Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke channel Yazmi. Saya Cikgu Yazmi, Cikgu Sains anda. Video kali ini, Cikgu akan terangkan satu lagi tajuk berkaitan dengan topik sains, iaitu kepentingan, prinsip, pengembangan dan pengecutan bahan. Alright? Sebelum tu, objektif pembelajaran kita kali ini, Cikgu harap selepas selesai saja kamu menonton video ini, kamu dapat menerangkan kesan ke atas bahan apabila menerima haba dan apabila bahan tersebut kehilangan haba. Okey? Bagi siapa yang terlepas dengan video cikgu sebelum ini, boleh klik link di atas untuk terus akses kepada video-video tersebut. Selepas selesai saja kamu tonton video pembelajaran ini, kamu boleh terus jawab soalan uji minda yang cikgu sediakan pada link di description video di bawah. Tapi soalan itu ada passwordnya yang mana kamu perlu tonton video ini sampai habis, mesti kamu jumpa password tersebut. Jadi jangan buang masa, jom dengar penerangan cikgu berkaitan dengan tajuk kepentingan, prinsip pengembangan dan pengecutan bahan. Right. Okey, lihat penerangan ya. Kesan haba ke atas bahan akan menyebabkan bahan tersebut mengalami pengembangan dan pengecutan. Ini kita dah bincang pada tajuk lepas kan. Situasi dalam gambar di bawah menunjukkan proses pengembangan dan pengecutan bahan dalam kehidupan harian kita. Okey, jom kita lihat. Lihat yang gambar yang pertama. Ruang pada penyambung besi di jambatan. Bagi yang tak perasan ya, lihat gambar ni. Okey, bagi yang tak perasan, di jambatan yang panjang biasanya kalau kamu naik kereta ataupun kamu naik motor, kamu akan merasa tayar kamu akan melanggar satu kan, macam ada penghalang ataupun ada bongkol, macam geduk-geduk bunyinya, ataupun bunyi tayar kamu melanggar sesuatu. Itu adalah penyambung antara dua permukaan jambatan ni kan. Kenapa perlu buat penyambung ni? Penyambung ini nampak ni dihubungkan sebagai ruang antara dua jalan ini agar apabila proses pengembangan dan pengecutan ketika suhu panas ataupun suhu sejuk berlaku, jambatan ini ada ruang untuk mengembang dan mengecut. Okey, lihat pada ruang-ruang antara penyambung. Nampak ni ada ruang ni kan. Ruang-ruang ini, okey, ruang-ruang lubang-lubang ni apabila musim panas ataupun apabila cuaca panas, bahan akan mengembang kan. Bahan mengembang, jambatan ini akan mengembang begini dan ruang-ruang ini akan dipenuhi oleh bahagian jambatan yang sebelah sini. Dia pergi sini, dia pergi sini. Jadi akan memenuhi ruang-ruang ni kan. Jadi apabila musim sejuk ataupun suhu berkurang, ruang-ruang ini akan mengecut dan dia akan ke belakang semula. Ini fungsi ruang-ruang yang terdapat pada jambatan-jambatan panjang. Okey, kalau tak ada ruang-ruang ini, yang akan berlaku adalah macam ni. Okey, bahan akan mengembang apabila panas, mengembang dan akan menolak hingga menyebabkan jalan-jalan pada jambatan ini akan retak. Ataupun musim sejuk dia akan mengecut, menarik sini, mengecut, akan renggang ataupun retak. Itulah fungsi ruang-ruang yang terdapat pada penyambung di jambatan. Okey. Bagi sesiapa yang belum subscribe channel cikgu ni, sila subscribe sekarang untuk terus dapatkan video-video terbaru daripada cikgu. Tengok contoh yang kedua pula. Ruang pada penyambung landasan kereta api. Konsep sama juga. Okey, landasan kereta api yang panjang ini terdedah kepada cuaca panas dan sejuk. Okey, antara landasan-landasan kereta api ini dihubungkan oleh penyambung. Nampak ni. Okey, penyambung. Apabila ada penyambung ni adalah ruang antara dua landasan ini kan. Apabila ada ruang ini diberikan ruang untuk landasan ini mengembang dan juga mengecut agar apabila cuaca panas landasan ini boleh mengembang dan apabila cuaca sejuk landasan ini boleh mengecut. Kalau tak ada ruang ini, landasan kereta api biasanya akan bengkok. Lihat gambar ni. Okey, bengkok disebabkan tak ada ruang-ruang pada landasan kereta api ini. Sebab itu kita bubuh ruang, apabila dia mengembang, dia boleh mengisi ruang tersebut, tidak melanggar landasan yang lain. Okey, sekiranya kamu dapati video ini memberi manfaat dan memahamkan kamu dengan tajuk ini, sila tekan butang like, share dan komen video ini untuk terus bagi semangat pada cikgu bagi menghasilkan video-video berkualiti setiap minggu. Contoh yang seterusnya, kabel elektrik dipasang
kendur. Perasan tak? Kabel elektrik dipasang kendur sedikit di antara tiang untuk membolehkan wayar mengecut apabila suhu menurun. Perasannya kalau kita lihat pada tiang-tiang elektrik ada wayar yang kendur. Ini bukan dia saja tu, dia sengaja dipasang kendur begitu supaya apabila cuaca panas atau sejuk ada ruang-ruang untuk dia bergerak. Contohnya apabila cuaca sejuk, dia akan mengecut ataupun akan tegang lah. Okey, akan tegang. Apabila cuaca panas, dia akan kembali mengendur semula. Okey, jadi kalau kita pasang dia tegang, apabila cuaca sejuk, dia akan mengecut, lalu putuslah wayar tersebut. Jadi bila kita nak pasang, kita pasang dia kendur sedikit. Apabila cuaca sejuk, dia mengecut, dia tegang, tidak putus. Dan apabila cuaca panas, dia akan mengendur begitu. Itulah fungsinya kenapa tiang elektrik dipasang wayar elektrik secara mengendur begini. Dapat? Jadi itu 3 contoh prinsip pengembangan dan pengecutan di dalam kehidupan kita seharian. Kita ada kabel elektrik dipasang kendur, kita ada kenapa ruang pada penyambung landasan kereta api dipasang ada ruang-ruangnya begitu, dan seterusnya kita ada ruang pada penyambung besi di jambatan. Jadi cikgu harap kamu dapat menerangkan kesan ke atas bahan apabila menerima haba dan apabila kehilangan haba, yang mana apabila menerima haba bahan akan mengembang dan apabila kehilangan haba bahan akan mengecut. Dapat? Jadi kita akan jumpa pada tajuk yang seterusnya, tajuk baru iaitu pengaratan bahan. Okey? Sekiranya kamu dapati video ini memberi manfaat dan memahamkan kamu dengan tajuk ini, sila tekan butang like, share dan komen video ini untuk terus bagi semangat pada cikgu bagi menghasilkan video-video berkualiti setiap minggu. Bagi siapa yang belum subscribe channel cikgu ni, sila subscribe sekarang untuk terus dapatkan video terbaru daripada cikgu. Sehingga kita berjumpa lagi pada tajuk yang seterusnya. Saya Cikgu Ayazmi, cikgu sains anda. Bye-bye. Kata dalam untuk soalan uji minda kali ini adalah 56, 56, 56. Cikgu ulang, 56, 56, 56. Selamat jawab soalan.